Sebab apa dadah itu perkara yang menjadi kesalahan besar di dalam negara kita? Sebab dia membawa mudarat terhadap bangsa, memberi kesan yang negatif terhadap bangsa. Sebab itu ia diharamkan. Tapi kalau katalah perkara yang tidak memberi kesan yang negatif ia diharamkan, itu ada masalah besar tuan-tuan. Ya, kalau benda baik diharamkan, ada something wrong lah. Sama ada tak kena lah tu. Ya, sama ada orang atasan jahil ke, orang bawah tak faham agama ke, ada permasalahan yang pelik di situ. Tapi apa pun berbalik kepada kaedah kita. Kaedah fiqh ini menyatakan bahawa ad-darar yuzal. Kemudaratan itu hendaklah dihapuskan. Bagaimana nak hapuskan? Mengikut nas daripada Al-Quran dan juga hadis. Mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh ulama-ulama. Dan yang kelimanya, apa kaedah yang terakhir? Al-'adatul muhakkamah. Al-'adatul muhakkamah bermaksud adat dijadikan hukum atau undang-undang. Ya, hari ini kita belajar, kita faham, kita memberi pencerahan hanya pada permukaan sahaja, perlu perbincangan yang lebih mendalam. Ya, perbincangan kita pada kaedah yang terakhir itu al-'adatul muhakkamah. Adat akan membawa kepada hukum. Kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis, tak ada pun yang menyatakan bahawa pakai helmet itu wajib. Ya, kita tak nampak pun dalam Al-Quran yang menyatakan pakai helmet wajib. Tapi adat kita, undang-undang tempat kita ini menyatakan bahawa pakai helmet itu wajib. Sebab apa? Nak mengelakkan daripada berlakunya kecederaan parah ketika mana aksiden. Jadi syarat mengiktiraf undang-undang tersebut. Sebab apa? Itu merupakan undang-undang adat. Bagi mengelakkan berlakunya kemalangan jiwa, bagi mengelakkan berlakunya kecederaan parah ketika mana berlakunya kemalangan, maka kita pakai helmet. Helmet itu diwajibkan. Itu baru contoh, tuan-tuan. Kalau nak ikutkan al-'adatul muhakkamah ni, perbincangan dia lebih luas lagi. Tapi disebabkan masa yang tidak mengizinkan, ya, saya difahamkan kena berhenti 1.50 kan. Ni 1.47 kan. Ya. Nak mengaji fiqh ni kena mengaji yang lama. Ini kita baca ataupun kita bincangkan, kita kongsikan secara permukaannya sahaja dahulu. Maknanya tuan-tuan dah boleh faham bahawa kaedah fiqh ini perbincangannya luas dan terdapat 5 kaedah atau 5 asas ataupun 5 garis panduan di dalam menetapkan satu-satu hukum. Yang pertama yang apa? Al-umuru bimaqasidiha. Tiap-tiap perkara itu kembali kepada niat asalnya. Yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihapuskan dengan keraguan. Dan yang ketiga, ya al-masyaqqah tajlibut taysir. Ya, kesusahan itu membawa kepada kemudahan. Dan keempatnya, ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal ini bermaksud kemudaratan itu hendaklah dihapuskan. Dan yang kelima, kaedah yang terakhir, al-'adatul muhakkamah. Adat sesetempat akan dijadikan hukum atau undang-undang. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahannya perbincangan yang ringkas ini memberi kepada kita manfaat, baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, seterusnya kepada negara kita, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sebelum saya mengakhirkan tazkirah zuhur kita pada hari ini, saya nak buat sedikit pengumuman berkenaan dengan nak mohon sumbangan pada tuan-tuan. Ya, pada saya ada beberapa orang pelajar, ya, beberapa orang pelajar yang masih lagi mengaji
di Universiti Azhar, ya, dan juga seorang pelajar yang mana tahun depan dia akan duduk SPM. Dia ni orang susah tuan-tuan. Dia mak bapak bercerai, patut dia duduk SPM tahun ni, tapi sebabkan dia susah, dia bekerja kan. Umur baru 17, kerja cari rezeki. Jumpa saya imam di Masjid Nurul Hidayah, Kabupaten Dalam. Ya, antara jemaah saya ni Haji Norman, dia kenal. Kemudian budak ni rajin datang dengar kuliah ni. Satu malam duduk dengan saya tanyalah dia mengaji mana semua. Dia kata dia tak mengaji, dia duduk dengar kuliah sajalah. Umur berapa? Umur 17. Oh, tahun SPM lah, tak ambil SPM. Dia kata dia cari rezeki dia untuk nak ambil SPM tahun depan. Sekarang ni saya duk, ya, kita dapat duit elang imam, kita duk bahagi sikit pada dia lah. Maknanya dia perlukan sumbangan daripada tuan-tuan bagi memudahkan dia ambil SPM. InsyaAllah saya akan uruskan ambil SPM dia tahun depan sebagai cara persendirian. Manakala lagi 3 orang pelajar Mesir ini, orang anak Melayu kita, masih mengaji di Universiti Azhar, pun salah seorang daripada dia menjadi imam jemputan tempat saya, ya, Haji Norman kenal lah, ya. Jadi memerlukan sumbangan yang agak besar. Kalau tuan-tuan dapat bantu, alhamdulillah, kita bantu anak-anak orang Islam kita. Kalau kita tak bantu, orang lain akan bantu tuan-tuan. Bila orang lain yang bantu, orang Kristian terutamanya, dia akan bantu masuk sikit, lama-lama dia akan tarik ke dalam agama Kristian. Jadi kalau kita rasa sayangkan saudara kita, kita rasa sayangkan saudara-saudara kita ini, kita sendiri kena bantu dia tuan-tuan. Tapi bantu sekadar mana kemampuan kita, keikhlasan kita tuan-tuan. Kalau rasa tuan-tuan boleh bagi banyak pun tak apa. Kalau rasa boleh bagi sikit pun tak apa. Sebab apa pun pemberian kita akan dinilaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ganjaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tahu susah jadi pelajar ni tuan-tuan, sebab saya masih belajar. Susah jadi pelajar ini sebab kita duk kerap makan Maggi. Kena ekonomi tak betul waktu bulan tu. Ya, bulan-bulan nak exam selalu ekonomi tak betul ni. Nak kena bayar yuran. Saya mengaji di KUIS, College Islam Selangor, tahun akhir. Sekarang tengah praktikal di firma guaman. Baru balik ni, keluar kerja. Lepas ni masuk balik. Ya, saya buat syariah undang-undang. Jadi saya pun rasa perit menjadi seorang pelajar. Kalau tuan-tuan dapat bantu pelajar-pelajar, dapat bantu saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran pada tuan-tuan. Dan apa yang dia belajar kemudian dia sampaikan, sahamnya pun dapat kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak usah nak takut bantu pelajar-pelajar kita. Dengar pelajar dia mengaji bidang agama terutamanya, cepat-cepatlah bantu. Sebab apa? Dia akan keluar menjadi seorang ustaz, dia akan keluar menjadi seorang ulama. Kalau dia sebarkan ilmu-ilmu kepada masyarakat setempat, ilmu tersebut disampaikan, diamalkan oleh masyarakat setempat, sahamnya juga turut dapat kepada tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita, keluarga kita, masyarakat setempat kita, dan seterusnya negara kita, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sedikit maklumat. Lepas solat jemaah kita akan buat solat hajat. Mohon diadakan solat hajat untuk kerja-kerja pemasangan alat metosin di kawasan operasi Malaysia dan luar negara, serta dipohon juga keselamatan, kemudahan dan kesempurnaan untuk aktiviti tersebut. Ya, ini hajat kita. Mudah-mudahannya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat kita ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.